Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. So alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So today we arrive at chapter 3, right? Right? Chapter 3? Sir. Chapter 3? Chapter 3 apa? Socket programming, okay? We arrive at socket programming. Introduction lah. Paradigm. Intro sir. 3.1 is 3.1 introduction to socket programming. Okay. So kita punya title dah software programming paradigm, right? Nampak saya tak? Tak nampak? Nampak sir, nampak. Nampak? Ada socket programming. Title nampak title sini. Nampak sir. Berkala-kala. Ha? Berkala-kala. Alright. Okay. Ada any question? Tengok apa nama video ni? Ada yang saya dapat tangkap. Tapi ada yang laki tu present pasal ni. Astagfirullah. Siapa yang laki yang situ? Pipe tu sir. Saya faham maksudnya macam okay, kan dia run apa? Okay, dia pakai fork. Dia run dua program tu simultaneously. Maksudnya yang ni saya faham tak? Maksudnya dia nak buat connection between dua tu lah, dua proses tu, while dia tengah bergerak. Macam tu yang sir. Tu. Tapi yang tu dua video yang minggu lepas kan? Kamu tengok mana? Yang hantar tadi lah. Yang pipe dengan ni yang socket programming. So ada 4 video. 4 video lah. Yang itu interprocess communication sir. Oh, kamu tengok 4-4? Dia yang hari ni yang mana satu sir? Hari ni yang mana satu? Ini yang apa nama, yang dua kat bawah tu. Online macam mana? Online ada tak? Kalau yang dua sir, yang kira dua yang kat bawah tu, yang santar tu, itu mostly dia cakap pasal port untuk connection lah tu kan sir. Basic socket programming lah. Okay, so kalau tak ada soalan, saya tanya soalan lah. Boleh? Boleh tak? Gambar saya bergerak? Tak sir, gambar saya setengah sangkut. Sangkut? Suara je lah. Video gambar tak je lah. Aduh, sangkut pula dah. Baru nak main dengan ni. Dia tak cukup RAM kot. Kan? Saya pakai PC lah kau sir. Siapa bising tu? Ha?
Tolong mute tak? Siapa bising? Ini Zai. Baca orang. Lain. Kalau tak cakap, tulis kat chat. So, soalan saya yang pertama. Bagi saya 3 elemen network programming. So, tulis kat chat lah. Kalau gambar tak keluar lah. Apa ni duk sembang ah. List 3 elements of network programming. Cepat. Ni Mami nak masuk ni. Mami nak masuk. Sir nak hint sikit sir. Nak hint sikit. Elemen kalau tak ada dia tak boleh buat ni tak boleh buat network ni lah. Oh sir, client server dengan dah ada orang dah. Server client ports. Okey, ports tu betul. Server dengan client tu betul, tapi kita kenal dia sebagai apa? Elemen apa? IP sir. IP tu maksudnya IP address. node lah ataupun host. Oh. Okey, so dua kira baru dua lah. Okey. So kira baru dua. Satu lagi. Alright. Okay. So host adalah klien dengan server lah. Satu host, dua port, satu lagi. Interface salah. Host tu interface lah. Interface tu dekat host. Sir, protokol dulu sir. Ya, betul. Class is protocol. Network programming elements. Gambar saya tak bergerak Sir, tak bergerak sir. Tulisan pun besar sangat. Alah, macam mana nak bagi gerak telefon. Kamera, tolong kamera. Front camera. Deactivate. Nampak? Nampak apa? Gerak. Gerak ke? Gerak. Right, baru bergerak kan. Okay. So first apa ni? First tadi adalah host kan. Okay, first is host.
Boleh? And then second, Port. port. Kan? And then last is Protokol. protokol. Sama ada yang kita belajar ni TCP ataupun UDP lah. So port ada banyak lagi. Okay. Okay. Soalan yang kedua. Function call yang digunakan untuk server client model. Second question. Basic function call. Server client server model. Copy. Socket sir. Nampak OBS pula dah. Muka saya tak nampak. Okay, so ada jawapan itu. Socket, connect, bind. Lagi? Bind listen ni ikut protokol lah. Kalau UDP dia lain kan. Kalau TCP dia pakai listen bind. Accept, connect. Sir, yang bind ni kira dia nak bindkan IP address, protokol semua dalam satu variable lah ke sir? Bindkan connection Bind tu. ni dia macam dia nak baru dia nak establish call lah. Dia baru nak make call. Nak make call. Kan? Okay. Nampak saya punya tu pula. Okay. Meeting. Macam mana saya nak present? So saya tak perlu present lah kan? Present sir. Kalau saya present macam mana present? Macam mana saya nak present? Share content. Share screen. Nanti nampak? Nampak? Share screen. Nampak sir, nampak. Okay, dah nampak ah. Kat sini nampak. So tak ada apa dah. So kita sekali lagi kita review sekali lagi ya, boleh tak? Kan? Untuk chapter 3. Kali ni kamu study sendiri kan? Alamak, apa ni? Boleh tak? Alright. So introduction to socket programming. Terbalik. Saya pergi patah balik. Ujung sekali. Mana ni? Okay. Enter. Baru keluar. Right. Sekali lagi.
Asal dia jadi last sekali. Okay, introduction to socket programming. So kita punya learning outcome, describe component involved in network programming, discuss the basic network programming criteria. Okay. Betulkan kamera tak. Okay, ini contoh apa orang panggil? Kita punya apa tu? C kan dalam socket programming ni. Okay. So yang first ni adalah header kan? Library. Library. So header file that are necessary for compilation. This allow us to access socket, symbolic type and field required function. Boleh? Okay, yang ke tengah ni adalah constant untuk letak maximum buffer to send response, port number to be used. Okay. Kalau kamu cari kat YouTube, kebanyakan kalau kamu type socket programming, dia akan tunjuk this coding lah. Kalau tak C, Java. Banyak lah antara C, Java, Python. So sama je, kita nak belajar konsep je kan. Kalau ada lagi slide-slide yang ada nota, nanti saya masuk dalam Telegram. Okay. So yang ni apa? Daripada line ke 10 tu? Tu dia punya start coding dia tu. Ya, betul. Start and we declare variable to be used. So, kita declare lah kan. Okay, line 16. Nampak? Ni kira apa? Okay, line 16. Muka saya nampak tak? Nampak Okay. saya nampak. Ha? Nampak. Juga. Muka nampak, slide nampak? Dua-dua nampak? Dua-dua nampak saya. Okay. Sekali lagi, ni server FD sama dengan socket AF iNet socket stream 0. So server FD ni kita declare sebagai integer, tengok nombor 11. Betul tak? Betul sah? F ni file di descriptor. Selalu kita gunakan benda ni lah kan. Nickname ni file descriptor, connection file descriptor. Contohlah. Okay. So dia punya function dia socket buka tutup. Dalam tu ada 3 parameter, nampak tak? AF iNet 1, sock stream 2 dan kosong 3. So kamu yang terkejut, yang kosong ni adalah protokol. Nampak macam yang kedua ni adalah protokol kan? Sir. Okay. So create a socket with a following properties, family of AF iNet. Okay. Family dia yang first nama apa tu? First parameter lah. Right. Okay, protocol of sock stream for TCP connection. Okay, lepas tu ada memset 18 sampai 21, nampak? There is a initialization. Okay, before a socket can be used, it needs to be initialized. Memset tu clear the address structure. We define the family as AF iNet. We define the incoming address. In address init indicate that server will accept connection from any interface on the host. So kita tak letak IP mana-mana, kita letak in address underscore any. Siapa-siapa pun boleh connect. And then kita letak initialize port number dekat nombor mana? Nombor apa? 21. Okay, 21. Kan? So kat sini kita daytime server port, maksudnya dia adalah yang standard daytime server port lah. Kita boleh buat macam tu, ambil daripada option yang dah ada dalam C. Kita tak perlu ingat, tak perlu memorize port nombor berapa kan. Right. Next, listen 25th line nombor 25. Oh bukan, salah, bind dulu, sorry. 23rd. Okay, bind. Okay, configure socket based on open data initialize in the address structure. Kemudian baru pergi 25th, listen. Kita guna listen untuk permit incoming connection and declare how many connection can be accepted. Clear tak? Mana chat?
Saya check jap. Check. Alright, go. Good. Nampak pun. Next. Tutup sini. Accept. Okay. The next is accept. Dalam while true. While satu ni adalah true. Maksudnya dia loop, infinite loop lah. Kan? While true maksudnya lagi kita tak stop, dia tak berhenti lah. Betul tak? Next. Okay, when a client connects, the socket call returns a new socket to a handle. For example, client connection. Note that server FD is used solely to accept connection and is not used for data transfer. Ini bukan guna untuk data transfer connection. Okay. Alright. So, and then kita continue dengan write dengan close. Yang ni bukan ni adalah file ataupun kita guna juga dalam socket. Okay, this function call kita pakai juga dalam socket untuk nak tulis buffer, nak send ataupun receive. So selain daripada write, kita boleh pakai send, atau kalau dalam UDP send tu. Okay. Belum lagi. So dia tunjuk time dulu. Okay. So kita ada function call time ni untuk nak dapatkan data daripada time function call. So kita nak masukkan dia ke dalam buffer kan. Okay, sekali lagi. Time. Okay, and then write. Okay, data is sent to the client using the write call. So here we specify the socket use, data to be sent, and the length of the data. Lagi. Last close lah. Close socket. Close the socket once communication is completed. Note that only the communication socket is closed. The server socket is still listening for new incoming connection. Okay. Yang ni apa tadi? Yang ni adalah server. Okay. Ni adalah coding server 1 sampai 40 ni. Boleh try. And then kita ada untuk client pula. Alright. This is for client. Kecil je kan? Sikit je. Ini dalam C. Kalau kamu buat dalam Python lagi sikit kan. Right. So sama juga buka tutup. Itu ada socket untuk open. Untuk operation open kita guna socket function. And then initialize. Kan letak family. Kita gunakan connect. And then dalam while ada connection. So kita letak read. So tadi write, yang ni adalah read. And then last is close. Right? So you should try in lab nanti. Okay. Ni yang kita boleh tengok lah. Okay. Server client socket. Nampak? Tadi kita summarize kan, dia ada bind, listen, accept, write and close. Kan? Untuk client dia nak buat connection dekat, connect socket connect, and then write tadi read. Server write and then client read. So boleh tak kalau kita tukarkan server read daripada client dan write, boleh ke tak? Boleh sir. Boleh, tak ada masalah kan. Dua-dua bercakap pun boleh kan. Dua-dua bercakap pun boleh. Janji kena dengar lah. Kalau tak dengar macam kamu tak dengar cakap mak ayah kamu. Cakap seorang tak dengar kan. Tu. Kira maksudnya nanti kat klien tu kena ada listen punya ni sir. Listen punya command. Betul. Dekat klien tak perlu listen. Dia kena ada while lah. While true je. Connection dah ada ni, listen dah ada. So seorang je listen. Okay. Okay, and then kita pergi dekat
network byte order. Apa benda network byte order? Okay. So, kamu ada belajar architecture tak? Computer architecture, computer organization ke? So, Ada sir. macam mana bezanya Macintosh dengan Intel? Kan? Oh tak. Dia ada panggil Big Endian, Little Endian. Kan? Okay. Yang tu tak ada sir. So, Intel little lah. Intel little, senang nak ingat. Intel little. Kalau Big ni, apa Macintosh lah. Macintosh dia guna untuk Mac punya PC kan? Mac punya PC company apa? Apple kan? Nak main phone. Tak nak handphone ni, nak handphone dada ni. Nak main game. Takut lah. Okay. So, kena ingat lah. Apple, Big lah. Okay. So, kita ingat Big Apple Donut. Coffee Donut. Big Apple Coffee Donut kan? Kamu dah breakfast belum Belum sir. Belum. Kalau belum, eloklah saya tunjukkan Big Apple Donut tu macam mana. Boleh Google. Big Apple Donut. Dia punya network byte order kan. So kalau belum breakfast boleh tengok ni. Gambar-gambar ni. Tu network byte order kita. So ingat donut ni, ingatlah network byte order. Ada soalan? Saya sampai tak habis. Kalau beli sekotak tu tak habis. Buang je. Sebab manis sangat. Tak ada lah. Saja. Macam kaya kan. Makan tak habis. Tak cukup kita. Okay. So, untuk network byte order kita pakai yang Big Endian. So, untuk processor kita pakai Little Endian kan. Untuk Intel, kita pakai Little Endian. Maksudnya, kalau kata register, pernah belajar register, move AX, BX kan. Atau move X 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya kita movekan dekat memory tu, dia akan tulis 4, 5, 1, 2. Dia terbalik. Bukan 1, 2, 3, 4. Okay, sekali lagi saya ulang. Kan saya ada benda tu. Benda ni tulis. Macam mana kena stop sharing? Okay, dah hilang. Okay. So, for example, move AX 1, 2, 3, 4. Okay, ni dalam register kita belajar kan? Orang macam my copy ke? Tak ada. Ada sir, tapi Tak faham. baru diperkenalkan je. Belum didetailkan lagi. Kan? Susah nak faham kan? Kita belajar my copy. Move AX Yes sir. 64. Maksudnya kat sini register AX adalah 16 bit kan? 16 bit saja. Okay, sekarang kita pakai register 64 bit kan? RAX. RAX kita panggil RAX. Dalam RAX ada 32 bit. EAX kan? EAX. Dalam EAX ada 16 bit AX. Dalam 16 bit ada 8 bit. 8 bit maksudnya 1 byte lah. Kan 8 bit 1 byte. So kita ada AH dengan AL. Alright, senang. 8, 16. Yang ni adalah 16. Bila 16 maksudnya 2 bytes. Bila 2 bytes, RAM kita kira by bytes betul tak? RAM. RAM kamu berapa gig? 16 sir. 16 giga? Baik. So kita kira dalam bentuk bytes. Kan? Giga tu apa? Million ke billion? Billion sir. Billion. Kalau 2.6 giga?
2.6 billion sir. Jangan politik kat sini ya. Alamak sir. Bukan, tak boleh cerita politik. Okay. Move X 1, 2, 3, 4 maksudnya dalam byte, so kita pakai 2 bytes dalam RAM. Okay. So kita letak byte pertama tu 1, 2 ke 3, 4. Dia depend on endian tadi kan. Untuk Intel kita letak little endian, maksudnya kita ambil yang belakang dulu. 3, 4 dulu. First kita letak 3, 4, second kita letak 1, 2. So turutan dia adalah 3, 4, 1, 2. Nampak tak cantik kan? Nampak tak cantik. Bila kita nak transfer dekat network, adakah kita nak transfer 3, 4, 1, 2? So dekat network kita tak pakai tu. Kita pakai yang Big Apple pula. Kita pakai Big Endian. Big Endian maksudnya kita nak transfer 1, 2, 3, 4, kita transfer 1, 2, 3, 4 lah. Okay. So untuk orang panggil apa? Untuk tak nak dia pening-pening, so kita pakai function dalam network programming. Kita ada satu function nama dia end to host dan end to host and network NTOH nama dia, NTOH kan, NTOH, N to network, okay, N to network, H to apa nama? H to host lah. Okay. Lupa saya boleh tulis sini kan. Okay. Kita boleh tulis N to H. Okay. So dia ada short ataupun long. Kita boleh pakai tu. NTOH. Network to host. Nampak kan? Nampak sir. Okay, network to host ataupun kita nak terbalik host to network. Ada short ataupun long. So kita boleh pakai antara salah satu. Right. Okay, is it clear? Clear sir. Right. So kita continue slide pula dah apa? Nanti saya terlupa. Share screen. Share. Okay. So network byte order kalau 32 maksudnya 01, 02, 03, 04. Okay. Tapi kalau untuk little endian dia letak Lajak lah. Atau nanti tak habis lagi. Okay. Macam mana saya nak pergi ke sini? Patah balik. Jangan saya pakai shortcut keyboard. Tak boleh patah balik lah. Endian. Okay. So little endian adalah least significant byte first and then most significant byte last. So kita guna dalam Intel processor. Right. Untuk big endian, most significant byte first and then least significant byte last. So kita guna dalam Motorola. Siapa beli Motorola sekarang? Company Motorola siapa beli? Pernah dengar Motorola? Kamu pernah tengok kan? Handset Motorola kan? Okay. BlackBerry sir. Okay, so yang pakai tu Apple lah. Company Apple guna untuk Mac kan, Mac OS. Sekarang Mac dah pakai Intel kan. Dia pakai chip apa? A kan sekarang Apple. Okay, untuk network kita pakai yang ni, Big Endian. Okay, so swapping byte order. So kita boleh pakai function yang saya sebut tadi, hashton, NTOH, NTOH. Ada L kan. Dia kena ada call-call lah situ kan. Sebut. Boleh? Biarlah. Saya nak pergi yang ni, yang sini. Little endian dengan big endian. Okay. Macam mana? Sebab dia duduk apak-apak. Nampak? Ejah bagi cantik.
Okay. So atas ni 1, 2, 3, 4. Bila little endian dia letak 4, 3, 2, 1. Macam tu. Tu yang kata 16 tadi 0, 3, 1, 2, 3, 4 jadi 3, 4, 1, 2 tu. Kan? Okay. Untuk big endian 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 pun sama dia punya container adalah 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Okay. Soalan saya, kenapa kalau little endian 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 dia letak 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, dia tidak letak 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0. Kenapa? Mana chat? Kenapa apa jadi sir? Kenapa tak Kenapa dia tak 40? terbalikkan jadi 04 ni jadi 40? Sebab nanti jadi 40 sir. Betul lah, dia punya value tu dia berubah kan. Okay. So kita part 5, 6, 7, 8 kan. 5, 6, 7, 8 betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bila dalam, tengok dekat chat lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau kita little endian dia akan jadi 7, 8. And then 5, 6. And then 3, 4. And then 1, 2. Untuk little endian. Okay. So dia tidak jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebab kalau nanti dia jadi value yang lain. So kamu kena maintain yang tu. Dua hexa tu maksudnya 2 hexa tu adalah value je kan. Kan 78 tu maksudnya 78 lah. 78 kuasa asas 16 kan. Base 16 kan hexa. Hexadecimal, sorry. Hexadecimal. Hexa 6. Hexadecimal 16. So kita dah sebut hexa tu hexa tu 6 je kan. Okay. So itu saja. Ada lagi soalan? So kalau ada boleh letak dalam Telegram. Oh saya type little salah ha. Little lah. Boleh lah little macam orang buat sebut apa? Orang sebut apa? Settle aja. Settle macam mana sebenarnya settle? Siapa tahu settle? Sama. Salah. Mana satu? Kamera saja. Oh, kamera saja atas. Kamera only atas. Kan? Okay. Settle macam pergi bom minyak dekat Petronas kan. Tak perlu pergi dekat kaunter lah. Okay, buka app boost kan, tekan settle. So settle bom minyak terus. Kena on GPS lah. So any question? So kalau tak ada itu saja. So kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah tu wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu azim. Okay, assalamualaikum. Thank you semua. Ya sir. Sama.